wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi dapat kita bersama-sama dalam kuliah subuh pada hari ini. Kita sambung tajuk hari itu tak habis, bab 31, keburukan dunia dan meninggalkannya. Nabi Isa AS berkata, tidak akan terkumpul dalam hati seseorang mukmin antara cinta dunia dan cinta akhirat, seperti tidak mungkin air bertemu dengan api dalam satu wadah. Dia tak boleh campur, dia tak akan berkumpul sama. Maknanya kalau Nabi ajar kita, boleh ambil dunia, ambil sekadaran untuk bekalan akhirat, boleh. Beli kereta lawa-lawa cantik kan, bukan untuk bawa megah, tapi boleh pakai bawa pergi surau contoh kan. Boleh motor baru kan, tukar motor baru sebab copek sikit sampai surau kan, contoh boleh. Juga dirawikan daripada Jibril AS berkata kepada Nuh AS, wahai Nabi yang terpanjang umurnya, bagaimana engkau pergunakan dunia? Nuh menjawab, bagai rumah berpintu dua, masuk dari sebelah hadapan dan keluar dari sebelah belakang. Memang Nabi Nuh adalah Nabi yang paling panjang umurnya, 950 tahun. Ada yang kata 1000 tahun. Nabi Adam 930 tahun. Nabi Ibrahim 195 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishak 137. Nabi Yakub 144. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Musa 123 tahun. Bukan Cik Musa, Nabi Musa. Nabi Daud 70 tahun. Nabi Sulaiman 180 tahun. Nabi Zakaria 300 tahun. Cik Zakaria. Nabi Yahya 95 tahun. Nabi Syuaib 254 tahun. Nabi Saleh 180 tahun. Umur Nabi Hud 165 tahun. Nabi Isa sebelum diangkat ke langit 33 tahun. Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Dan Rasulullah SAW bersabda, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. So siapa sampai 70 tu okey tu, nasib lah tu. 80 tahun tu pencapaian tu. Bukan semua orang boleh sampai kan. Itu dia. Jadi Rasulullah SAW bersabda, takutlah engkau akan dunia, sesungguhnya ia lebih mengerikan dari sihir Harut dan Marut. Harut dan Marut ni siapa? Malaikat yang tidak tersenara dalam senarai malaikat yang apa? Sebab malaikat ini dia mengamalkan sihir. Dia ketika zaman Nabi Sulaiman kan, dan dahsyatnya dia punya sihir itu, kebanyakannya dia menyesatkan orang dan boleh mencerai-beraikan pasangan suami isteri. Itu yang paling dahsyat dia boleh buat. Dan semua sihir Harut Marut diturunkan daripada masa ke semasa sampailah ke hari ini. Ada orang masih lagi mengamalkan sihir. Cuma dia ambil ni sikit, ambil ni sikit, ambil ni sikit. Kan? Itulah kadang-kadang kan. Orang ni kadang dia amal percaya ke dukun-dukun kan. Dukun tiang kata. Tapuk tiang tu elok kaki orang tu. Kan? Macam-macam lah cara orang. Dari Al-Hasan dia berkata, pada satu hari Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya. Baginda bersabda, adakah di antara kamu orang yang ingin Allah hilangkan kebutaan dan memberinya penglihatan? Sesungguhnya orang yang cinta dunia dan panjang angan-angan, Allah akan membutakan hatinya. Sikap zuhud di dunia dan memendekkan angan-angan tentang dunia, Allah akan memberinya ilmu tanpa belajar dan petunjuk tanpa hidayah. Ingat, akan ada sesudahmu kaum yang tidak akan mendapat kekuasaan melainkan dengan membunuh dan menindas. Tidak kaya melainkan dengan sombong dan bakhil, dan kesukaannya hanya memperturutkan hawa nafsu. Ingat, siapa yang menemukan zaman itu, seharusnya dia bersabar atas kemiskinan meskipun dia mampu untuk kaya. Dia sabar atas kebencian meskipun dia boleh menyintai, dan dia sabar atas kehinaan meskipun dia mampu untuk berjaya. Dan semua itu dilakukan hanya mengharap redha Allah, maka Allah memberinya pahala 50 orang siddiq. Dia boleh kaya tapi dia sabar. Kan orang tu macam cabar-cabar ino-ino dia, belilah kau nak sabar banyak. Kau siap kau ingat dan apa. So dia beli kata wasa tak sabar orang tu.
Dia nak buktikan orang tu dia boleh jadi kaya juga. Dia boleh ni kan, tak perlu dibuktikan. Kena sabar, ni zaman dia. Sampai kat zaman tu kan, kalau sampai kat zaman tu kau banyak sabar Nabi kau kan. Dia takkan ada kekuasaan melainkan membunuh dan menindas. Dah ada belum? Dah ada. Kan? Dia tak menindas orang tu, dia tak ada kuasa. Dia kono-konokan orang tu cukup. Dia kojokan orang tu, fitnah orang tu, buat orang tu macam selagi boleh dia buat lah kan. So kita capai dia punya tu, dia akan buat. Dia takkan kaya, kan? Dia takkan kaya melainkan dia memperturutkan, melainkan dia sombong, bakhil dan hanya memperturutkan hawa nafsu. Dan dua perkara yang dikatakan menghalang kita untuk taat kepada Allah, iaitu hawa nafsu dan keraguan. Hawa nafsu dan keraguan. Dirawikan pada satu hari Nabi Isa AS ditimpa hujan lebat dengan kilat dan petir sambar menyambar. Dia mencari-cari tempat untuk berteduh. Tidak jauh dari tempatnya dia melihat sebuah pondok. Apabila dia sampai di situ telah ada seorang wanita. Kemudian dia terlihat sebuah gua dan menghampirinya. Ternyata di situ ada singa. Lalu dia letakkan tangannya di atas kepala seraya berkata, "Ya Tuhanku, semuanya telah engkau beri tempat, mengapa aku tidak?" Lalu Allah memberinya wahyu. Yalah, dia dah nampak dah. Mana nak bertaduh ni? Bawah pondok tu ada perempuan pula. Boleh ya, tumpang boleh. Kalau kita kan. Lepas tu nak bagi kat gua tu pula ada singa pula. Semua kau bagi tompek, dan tak tompek dia. Lalu Allah menurunkan wahyu, tempatmu di lautan rahmatku. Ku kahwinkan engkau pada hari kiamat dengan 100 bidadari yang ku ciptakan dengan kekuasaanku. Semua akan melayani di bulan madumu 4,000 tahun yang seharinya sama dengan umur dunia. Guna aku perintahkan juru panggil yang memanggil. Di manakah orang-orang zuhud dalam dunia? Ziarahlah pada pengantin Zaid Isa bin Maryam. Pengantin yang tak kira tentang dunia. Sabarlah tu. Kat bawah pondok ada perempuan, pula kau tak masuk dalam tu. Kan? Tu tak boleh. Ada perempuan, jangan. Kes satu pula, gua tu ada singa pula. Kan? Jadi kalau orang tangkap dia lah, kau berduaan ni pahal. Memang nak pergi ke dalam gua tu. Ada singa tu. Kan? Tu yang duduk di bawah pondok tu. Kan? Tak ada. Dia tak biarlah dia. Biar dia kuyup, biarlah dia. Potir, sambar menyambar tapi sabar. Sebab dia nak taat perintah Allah. Maka Allah gantikan dengan 100 bidadari. Mana? Telah berkata Nabi SAW, celakalah bagi pencinta dunia bila dia mati dan meninggalkan dunia dan segala isinya dalam keadaan bangga. Padahal dunia menghinakannya. Celakalah bagi orang yang tertipu, bagaimana mereka melihat apa mereka benci, meninggalkan apa yang dicintai dan datang pula apa yang diancamkan. Celakalah orang yang semangatnya hanya untuk dunia dan berbuat kesalahan. Bagaimana kelak dia melihat dosanya. Kan? Bila dia cinta dunia tu memang dia sebenarnya sedang membuat kesalahan. Kan? Tanpa sedar. Dia makin lama makin sadap, makin lama makin sadap. Makin sadap dia dengan dunia, makin seronok dia. Contoh kan, kadang-kadang mungkin bukan sebab duit je. Mungkin sebab dia, contoh dia jadi penyanyi, dia jadi pelakon, dia rasa popular. Kan, dia rasa popular. Tadi dia seronok dengan popular tu. Dia seronok, sedangkan dia sedang buat kesalahan. Sedangkan Allah yang izinkan dia tu popular. Dan lama kelamaan, akhirnya dia merasa rugi. Kenapalah pada dulu aku tak sadar diri ni kan. Kenapalah aku tak ingat-ingat, tak beringat. Contohlah. Kan? Sedangkan semua sifat dia sementara. Badannya sementara. Ya? Semua tubuh badan kita, apa yang kita punya, semua bukan milik kita. Akhirnya kita akan tinggalkan. Ya? Dikatakan Allah SWT memberi wahyu kepada Nabi Musa AS, "Wahai Musa, sesungguhnya rumah orang-orang yang zalim ini bukanlah rumahmu. Keluarkan semangatmu darinya. Tinggalkan ia dengan akalmu. Sungguh ia rumah terburuk kecuali untuk orang yang mahu beramal. Maka menjadi sebaik-baik rumah. Wahai Musa, aku mengintip orang yang menganiaya, sehingga aku mengambil darinya untuk orang yang dianiaya." Jadi rumah tu buruk, melainkan rumah itu penuh dengan amalan. Dan kalau kita beramal, maka itulah sebaik-baik rumah. Dirawikan bahawa Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW membawa harta dari Bahrain. Sahabat Ansar mendengar Abu Ubaidah akan sampai, mereka segera bergegas mengerjakan solat subuh bersama Rasulullah. Selesai solat, Rasulullah berlalu dan mereka menemui Rasulullah. Maka melihat mereka, Rasulullah tersenyum saja lalu berkata, "Aku kira kamu telah mendengar Abu Ubaidah datang membawa sesuatu." Mereka menjawab, "Itu benar ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Gembiralah dan fikirkan apa yang mudah bagimu. Demi Allah, aku simpati dengan kemiskinanmu.
Tapi aku bimbang bila engkau dilimpahi harta benda, sebagaimana telah melalaikan orang sebelum kamu, kemudian engkau bermegah-megah sebagaimana mereka telah bermegah-megahan, sehingga dunia membinasakanmu sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Nampak tak? Nabi kesian kau miskin, dia kata. Aku kesian kau miskin. Tapi dia risau. Lagi risau kalau kau kaya, tapi lupa ke Allah. Tu kadang-kadang ada orang dia boleh tahan dengan ujian miskin, tapi dia tak boleh tahan dengan ujian kaya. Sampai kaya langsung, macam ni dia jalan. Dulu dia jalan naik motor, dia hon-hon kita, tin. Tin. Naik motor, dia lunggah hai bumper. Depan macam besar. Gung, tak kan? Ui, anda waktu dia ni kan. Apa sebab Sebab kaya. Kan? Sebab terlalu kaya. Ada saya jumpa orang kaya baru ni. Di Melaka. Tapi dia tak sombong lah. Dia bawa masuk rumah buat dengan dia. Cerita dia jamu makan, beria dia lah. Memang rendah diri lah. Rendah diri buat. Tak adalah belagak-lagak lah. Bagi makan. Dia kata, saya baru ni buat benda yang paling saya tak percaya lah. Dia kata, apa dia? Dia boli kilang Toyota tu. Tengok gaya tu kan. Tapi memang rumah lawa lah. Dia boli kilang Toyota kat seksyen 15 Shah Alam. Orang Melayu kita sama yang muka. Tapi memang dia tak sombong. Dia kata macam tak percaya dia boleh beli. Dia kata dia punya duit pangkal tu tak adalah tinggi mana, tapi ada pula tiba dia nak beli tu, kawan-kawan bantu. Kawan-kawan dia bantu dapat beli. Alhamdulillah. Berapa harga saya? 79 juta. Kata kan. Macam tu lah kan. Ada orang macam ni lagak apa pun tak ada. Kan? Lagak kereta besar, motor besar, nobut sana sini, semua hutang. Tak bayar ni. Macam tu lah. Biar dia naik motor biasa kan, tapi semua dah habis bayar. Dan boleh cash ni macam tu lah kan. Tak ada hutang. Sakit kepala hutang. Tu dia. Kemudian tu juga Nabi kesian kan, Nabi simpati. Tapi Nabi takut nanti kan, nanti kamu bermegah-megahan dengan dunia sehingga membinasakanmu. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, yang paling aku bimbang atas engkau adalah berkah bumi yang dilimpahkan Allah untuk engkau. Ditanyakan, apakah berkah bumi itu? Beliau menjawab, gemerlapan dunia. Juga Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau sibukkan hatimu mengingat dunia. Mengingatnya sahaja baginda melarang, apatah lagi memburunya. Ingat dunia pun Nabi larang, apatah lagi kita memburunya. Tak dapat tuan masuk yang bercakap ni. Kadang pendek ni mana pula, mana pula kan. Ya. Itu yang bila saya ceramah kek bentar tu kan. Bayangkan kek Kuala Lipis tu nak ceramah, jemput saya ceramah 300 saya bayar. Mana ngak tu kan. Alamak, jauh ni. Ni sebagai manusia biasa mengakulah kan. Alamak, 300 boleh tak ni? Lepas tu saya cakap dengan PA, okey je. Jangan batal program, jadi je. Tapi tanyalah, ada tak surau kau? Sekali kan lah. Ada satu surau kau apa sekali kan? Ada satu surau nak, dia pun bayar 300. Okey, alhamdulillah. Sekali kan, tak adalah pergi satu tampek ya. Pergi satu tampek lah makan ikan patin. 10 sekolah combine buat ceramah motivasi UPSR. Bayar 300. Ya. Tapi Tuhan tunjuk kat saya, Allah Ta'ala tunjuk kan. Rupanya 10 sekolah tu, calon UPSR setiap sekolah tu seorang, 2 orang calon. Budak dah tak ada. Kat Kuala Lipis tu banyak SKM, sekolah kekurangan murid. Jadi jumlah 10 sekolah tu budak yang ambil calon UPSR tu tak sampai 20 orang. Dan 300 tu pula cikgu tu kongsi seorang sikit. Bayangkan kalau saya batalkan tu, hampur dia orang. Habis pada tu tak ada siapa. Ya. Okey. Dia orang tak percaya. Ya ke Ustaz? Ada yang bayar RM50, bayar RM100 datang. Ada. Ya, ada. Tak masalah lah. Kan? Ada lah tu yang baru ni. Adalah. Saya tak sebut nama lah. 2,500 datang. 2,500 katil datang. Bila tanya, kalau bayar 1,500, okey Ustaz, macam ni lah. Saya bukan tak nak. Tapi itulah tengah penuh dah jadual ni. Pack tu.
Lepas tu dia cuba. Hantar mesej. Itulah kita nak bincang, kalau 5,000 kita bila nak tu? Tanya bila nak tu. Tu semua lah tu. Iya tu kan kawan kat tu, kan tak kena kan. Kena, payah lah. Kan? Jadi tak adalah. Ilmu Allah bagi pinjam, suruh kongsi. Kan sebab kita pandai tu, suruh kongsi. Kat depan sini ramai pandai. Kan? Pengalaman berpuluh tahun. Kan? Ya, tapi kita kongsi. Selama ni boleh bayar 100-200 lah. Tiba-tiba kau bagi 1,000 kau tak nak datang pula. Itu semua lah tu. Sian kan. Mudah-mudahan janganlah jadi macam tu kan. Doalah macam tu. Mengingatkan sahaja, baginda melarang, apatah lagi memburunya. Telah berkata Ammar bin Sa'id, satu ketika Nabi Isa AS melalui sebuah kampung, penduduknya binasa kerana kemurkaan Allah. Ia berkata, hai kaum Hawariyin, mereka mati kerana kemurkaan Allah. Jika semuanya tidak mati bersama-sama, tentu yang lain dapat menguburkan. Mereka berkata, hai Ruhullah, kami gembira jika tahu cerita mereka. Kemudian Nabi Isa memohon pada Allah. Dia diberi wahyu bahawa bila malam tiba, panggillah mereka, tentu mereka akan datang kepadamu. Ketika malam tiba, Nabi Isa memanggil, hai penduduk kampung. Mereka pun datang, saya berkata, daulat wahai Ruhullah. Nabi Isa bertanya. Sebab Nabi Isa ni salah satu mukjizat Nabi ni, salah satunya dia boleh hidupkan yang mati. Jadi kau setakat nak panggil, kau jawab lah. Boleh lah. Dia panggil lah. Apa nak tahu cerita apa? Cerita menyebabkan kau mati sebab kemurkaan Allah. Kan? Apa cerita Cuba kau cerita kan? Kemudian mereka pun datang lalu berkata, daulat wahai Rahullah. Maka Nabi SAW bertanya, bagaimana boleh jadi demikian dan bagaimana ceritanya? Mereka menjawab, kami mengisi malam dengan tidur dan di waktu pagi kami pergi ke Hawiyah. Nabi SAW bertanya lagi, bagaimana boleh terjadi demikian? Mereka menjawab, kerana kami cinta dunia dan mengikuti ahli maksiat. Di Hawiyah ni ada semua pesta, ada semua keraian. Kan? Bagaimana cintamu kepada dunia? Tanya Nabi Isa lagi. Mereka menjawab, seperti kecintaan anak kepada ibunya. Jika ia datang kami gembira, jika ia pergi kami sedih dan menangis. Nabi Isa bertanya lagi, mengapa temanmu tidak bersamamu? Orang itu berkata, kerana mereka diikat dengan tali dari api oleh para malaikat yang garang dan mengerikan. Nabi Isa bertanya, mengapa engkau boleh datang kepadaku sedangkan engkau termasuk mereka? Ada yang kawan-kawannya, aku panggil semua datang. Kan? Yang ni datang. Mana lagi yang lain? Yang lain kau ikut dengan malaikat yang garang, dengan tali api dengan kau. Kan? Lepas tu macam mana pula kau boleh lopeh pula? Orang lain kau ikut macam tu, sedangkan kau pun sekali dengan dia orang kan? Maka dia pun jawab, meskipun kami satu kampung dengan mereka, namun kami tidak mengikuti mereka. Ketika azab menimpa mereka, kami pun tertimpa sama. Namun kami masih tergantung di tepi neraka Jahannam. Kami tidak tahu apakah kami akan selamat atau jatuh pula. Kemudian Nabi Isa berkata kepada kaum Hawariyin, sesungguhnya memakan roti dengan garam, mengenakan pakaian bertampal serta tidur beralaskan tikar, itu adalah lebih baik untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maknanya, hiduplah bersederhana. Kan? Lebih baik. Jadi dia terselamat sikit tu, sebab dia tak sekali macam orang tu. Dia tak mengikut orang tu. Tapi itulah, dari segi bala sampai kek semua. Macam banjir kan, langat kan, habis semua. Semalam saya pergi langat, masih lagi tanda-tanda kawasan berdebu habuk tu masih lagi tak selesai. Lepas tu hari apa, 2 hari lepas, 3 hari lepas kan, yang ribut kuih kat Shalab jadi balik. Cakap apa? Dan telah berkata Anas bin Malik, unta Rasulullah SAW itu tidak kuat dan tidak kencang. Kemudian datang seorang Arabi menunggang unta melaluinya. Tentu kaum muslimin menyukai unta itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah benar. Tidak ada dunia yang dibanggakan, melainkan Allah akan menghinakannya. Mana jangan kau bangga-bangga dengan unta kau tu. Nabi Isa AS berkata, sesuatu yang dijadikan di atas ombak adalah dunia. Maka janganlah engkau jadikan ia sebagai tempat tinggal. Juga ditanyakan kepada Nabi Isa AS, ajarilah kami ilmu yang membuat Allah menyintai kami. Nabi Isa berkata, bencilah akan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Abu Darda berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, kalau kau tahu apa yang ku tahu, tentu kau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tentu kau meremehkan dunia dan mementingkan akhirat. Kemudian Abu Darda berkata pula, kalau sekiranya engkau tahu apa aku tahu, tentu kau akan pergi ke bukit menyendiri, menangis dan menyesali dirimu. Tentu kau akan meninggalkan hartamu, tidak lagi mengharapkannya, tidak pula ingin kembali kepadanya, kecuali keperluanmu sahaja. Kau jadi orang yang bodoh, sebahagian kau lebih buruk dari binatang yang tidak meninggalkan keinginannya, kerana takut kepada akibatnya. Mengapa engkau tidak saling menyintai dan menasihati? Engkau adalah bersaudara dalam agama Allah SWT. Perbezaan keinginan kamu hanya akan kebusukan niat sahaja. Kalau kamu bersatu dalam kebaikan, tentu akan saling membantu.
Mengapa kamu tidak saling menasihati dalam urusan dunia dan akhirat? Tidak seorang pun kamu berbuat baik kepada orang yang menyintai dan menolongmu dalam urusan akhirat, disebabkan tipisnya iman di hatimu. Jika kamu yakin akan kebaikan dan keburukan akhirat seperti keyakinanmu terhadap dunia, tentu lebih suka mencari akhirat, kerana akan lebih menolong urusanmu. Jika kamu mencari sebahagian dunia tidak kamu dapatkan, sesungguhnya kamu kaum yang terkeji. Kamu tidak membuktikan akan keinginanmu. Jika kamu ragu akan apa yang dibawa Muhammad, kami akan menerangkan dan memperlihatkan padamu cahaya dirindukan oleh hatimu. Demi Allah, akalmu tidak berkurang. Kamu akan membenarkan pendapat yang benar dalam duniamu, lalu dengan mantap kamu melangkah dalam urusanmu. Mengapa kamu suka dengan dunia dan hanya sedikit yang kamu dapatkan, lalu bersedih jika ditinggalkan? Hingga nampak dalam muka dan lisanmu, serta kamu menamakannya sebagai musibah, dan di situ kamu berlumuran dosa. Kebanyakan kamu telah meninggalkan agama, lalu hal itu tidak kelihatan dalam wajahmu dan tidak mengubah sikapmu. Sungguh kulihat Allah telah berpaling darimu. Setengah kamu menemui yang lain dengan gembira, kamu tidak suka menimpakan keburukan pada orang lain, bimbang kalau dibalas, hingga menimbulkan kebencian. Aku tumbuhkan sikap paling menjaga dan saling membersihkan kotoran ajal. Aku juga suka Allah SWT membuatku damai darimu dan mempertemukanku dengan orang yang suka melihatnya. Jika padamu ada kebaikan, aku mendengarmu. Jika kamu cari yang di sisi Allah SWT, kamu akan menemukannya sedikit. Aku mohon pertolongan kepada Allah SWT atas aku dan kau semua. Telah berkata Nabi Isa AS, wahai kaum Hawariyin, relalah dengan sedikit dunia dan selamatnya agama, sebagaimana ahli dunia merelakan sedikit agama dengan selamatnya dunia. Jadi panjang lagi tajuk ni. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Kalau sebagai kesimpulannya, kita boleh ambil apa yang Allah Taala firmankan dalam surah Asy-Syura ayat 20. Allah dah bagi pesan dah. Allah bagi tahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, kejar akhirat, maka Allah akan berikan, Allah akan tambahkan keberuntungan kamu. Mana tambah keberuntungan tu makna dunia pun kita dapat. Tak usah risau. Bila kejar akhirat, dunia pun dapat sekali package. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia semata-mata, maka Allah akan berikan sebahagian saja apa yang kita nak kat dunia ni. Malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Itulah dia. Dan untungnya untuk orang Islam, orang yang beriman, maka setiap perbuatan kita yang baik Allah akan balas pahala. Tapi pada orang kafir, pada orang yang menyekutukan Allah, maka dia tak akan dapat apa-apa akhirat besok. Tapi kebaikan mereka dibalas, tapi dibalas di atas dunia lagi. Jadi beruntunglah kita dipilih dengan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita memanfaatkannya. Kan? Jadi itu saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi tajuk keburukan dunia dan meninggalkannya dalam kuliah yang akan datang, insyaAllah. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Ini kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.